Soal Korea. Siapa Saya. Ya. Khairin, Hasib. Saya. Tapi saya kena hafaz surah Al-Lail. Saya dah hafal surah Al-Qari'ah. Okay. Dalam soal Korea kan kamu hafal faman thaqulat mawazinuh Wazinu. fahuwa fi 'ishatin radiyah. Amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Amma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Okay. Jadi yang kamu dengar tadi subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan betul tak? Ringan di lidah. Tapi dekat akhirat nanti, mahsyar nanti, kalimah tu, pahala tu sangat berat di neraca timbangan. Jadi rugilah orang yang tak berselawat, tak berzikir. Yang kamu dengar tadi tu zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kamu baca soal Al-Qari'ah. Siapa yang berat neraca timbangan? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka tempat dia kat mana? Akhirat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dalam tempat yang Allah redha. Kat mana? Neraka ke syurga Allah redha? Syurga lah. Siapa yang berat timbangan masuk ke syurga. Okey, siapa yang ringan? Faman khaffat wa man khaffat mawazinu. Siapa yang ringan neraca timbangan tempat mana Alia? Neraka, na'udzubillah. Jadi di atas tempat beramalnya, atas muka bumi ni kita beramal. Nak solat atas dunia ni, nak puasa, nak bersedekah. Dalam kubur nanti baru nak buat amal ibadat boleh ke? Dalam kubur. Bila malaikat apa yang cabut nyawa? Malaikat apa yang cabut nyawa? Malaikat. Kau belajar, kau boleh tahu malaikat apa? Malaikat. Masya Allah, malaikat apa yang cabut nyawa tak ingat? Malaikat. Izrail. Malaikat Izrail bila dia cabut nyawa dah tak boleh. Masa tu bila nyawa dah keluar, bila roh dah keluar dari jasad kita, dah tak boleh dah nak solat, nak puasa, nak zikir, dah tak boleh. Kenapa dia cabut nyawa? Semua orang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan mati. Kecuali siapa yang tak mati? Rasulullah. Allah tak mati. Rasulullah pun mati. Rasulullah pun mati. Yang tak mati adalah yang kekal. Allah. Malaikat Israel sendiri pun akan mati. Waktu hidup, waktu sekarang ni dicabut nyawa orang. Last kali dia pun mati juga. Cabut nyawa juga. Macam mana dia boleh mati? Waktu hari tu dekat hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti. Bila alam dah hancur semua, yang tinggal adalah zat Allah. Yang tinggal adalah Allah. Okey, jadi peluang kita, peluang beramal atas dunia ni. Okey, jadi setiap hari belajar, sebut subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kalimatan khafifatan 'ala lisan. Boleh cakap banyak kali ya. Boleh cakap banyak kali. Tulis 100 kali. Paling baik 100 kali setiap hari. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Mula dengan 100 dulu, mula dengan 100. Okey, dekat akhirat nanti kamu akan nampak besarnya pahala yang kamu sebut subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dia ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Okey, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi zidni warzuqni fahma Rabbi sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min
لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجني من ظلمات اللهم الوهم أجرني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح لي بمعرفة العلم ونور قلبي كما نورت الشمس والقمر الشمس والقمر وسهل لي أبواب إني فضلك أبواب فضلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, untuk mata pelajaran akhlak kita dah habis sebenarnya dan kita sekarang ni cuma mengulang kaji. Kita ulang balik apa yang kita belajar. Akhlak Raihan kan? Apa? Akhlak Mu'alim Raihan. Apa? Raihan apa? Akhlak Raihan. Tak faham. Kita belajar akhlak. Okey, adab menziarahi orang sakit dah. Adab menziarahi orang sakit, doa. Alamak, Ustaz Juwid yang menerima bagi ni kan. Saya nak main tapi tak boleh. Entah. Okey, adab menziarahi orang sakit dah. Doa ketika menziarahi orang sakit. Dah hafal belum? Doa ketika menziarahi orang sakit. Allahumma rabbanas ishfihi wa anta Isfin syafi. safi la shifa'uka illa shifa'an la yughadiru saqama. Lafal. Okey, la shifaa illa shifauka. Saya tak tengok buku langsung. Sakoman Saya wala. tengok buku. Kena hafal doa ketika menziarahi orang sakit. Maklimah dah cerita dah sebelum ni Hafal. semua orang sakit. Kita pun sakit, betul tak? Betul tak kita sakit? Bila kita ziarah orang sakit, kita baca doa. Doa yang Rasulullah ajar. Ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya. Sebab tidak ada yang menghilangkan sakit kecuali Allah. Kita sakit, kita makan Panadol. Panadol yang bagi hilang sakit ke Allah yang bagi hilang sakit? Allah. Okey. Allah yang bagi hilang sakit. Maksudnya, boleh tak on kamera? Maklimah tak nampak bila kita makan obat, Allah yang bagi sembuh. Tapi kita kena usaha makan obat sebab itu adalah ikhtiar kita. Macam kamu belajar sekarang ni. Kalau kamu tak belajar, kamu pandai ke tak pandai? Tak belajar matematik, tak belajar English, sains, kamu tidur bangun, wow, dah jadi profesor. Macam tu ke? Tak ada maksudnya kena belajar. Kena ambil asbab, kena ambil ikhtiar. Kita sakit makan Panadol, hilang sakit. Maksudnya kena ada usaha. Kamu lapar, Hasif lapar, dahaga. Pergi kat peti ais, buka peti ais, jumpa air Milo, minum, hilang dahaga. Jadi kena ada usaha minum, ada usaha. Saya tak minum dah itu. Tak apalah air masak ke air susu ke, nak kata kita kena ada usaha untuk buat tu. Kalau tak, kalau lapar lepas tu tidur, lepas tu kenyang macam tu ke? Tak ada semua orang kena ada usaha. Kena ada usaha. Okey, adab menziarahi rakan minggu lepas. Adab menziarahi rakan. Ingat lagi tak? Ingat. Okey. Sebelum kita ziarah rakan, kita kena bagi tahu dulu. Kita bagi tahu dulu sebelum kita ziarah. Lepas tu pilih waktu yang sesuai. Bila kita sampai rumah kawan kita atau rumah mak kawan kita ke, ayah kita ke, selagi tuan rumah tak bagi masuk, kita tak boleh masuk. Okay, sebab kita orang Islam. Ni pintu Maklimah dah bagi tahu hari tu. Ni pintu kita kena duduk sebelah kiri atau kanan pintu. Tak ada dah tuan rumah. Tuan rumah buka pintu. Terkejut Khairin. Terkejut dia. Tak nak macam tu. Maksudnya kita kena duduk sebelah kiri atau sebelah kanan. Macam saya duduk depan pintu kawan saya. Lepas tu kawan saya terkejut. Okay. Itulah. Okey, jadi bila tuan rumah duduk tepi pintu. Duduk tepi pintu dengar sini. Bila tuan rumah bagi izin, Alia masuklah, baru boleh masuk.
Selagi tuan rumah cakap tak boleh masuk, selagi tuan rumah tak offer, tak boleh masuk. Faham tak? Okey, bila dah masuk dalam rumah, kita pun kena jaga mata kita daripada tengok rumah orang, tengok bilik orang, tak boleh. Okey, bila kita masuk rumah orang, kawasan kita dekat situ saja. Kalau dia cakap Humaira duduk sini kita duduk situ saja. Kita tak boleh pergi dapur dia, faham tak? Tak boleh masuk bilik dia, masuk bilik mak dia, tak boleh. Faham tak ni? Tu adab kita ziarah rumah. Adab kita ziarah rumah orang sebab kita orang Islam. Orang Islam dia ada adab dia. Masuk rumah tanggal kasut tak? Ke masuk dengan kasut? Kamu masuk rumah kamu pakai kasut ke tanggal kasut? Tanggalkan kasut. Itu akhlak juga, adab kita. Orang Islam semua ada adab-adab dia. Kalau orang bukan Islam, agak-agak dia belajar tak macam ni? Masuk rumah bagi salam, tak ada, dia tak ada bagi salam. Betul tak? Dia pergi rumah, hello macam tu. Hi, hello, betul tak? Good morning. Kita pergi rumah, orang masuk rumah kita sendiri pun kita bagi salam. Dekat luar banyak syaitan-syaitan kat luar ni yang ganggu kita. Bila orang tu masuk rumah bagi salam, syaitan tak boleh masuk rumah. Syaitan tak boleh masuk rumah. Alia. Bila orang tu masuk rumah, bila dia bagi salam, syaitan duduk kat luar je. Syaitan tak boleh masuk rumah yang diberi salam. Sebab salam tu adalah nama Allah. Assalamualaikum. Kamu masuk rumah kamu, ada orang ke tak ada orang ke, bagi salam. Masuk bilik kamu bagi salam. Boleh? Angkat telefon tu, orang call ke, kamu call orang ke, cuba Assalamualaikum. Cuba belajar memberi salam. Hari ni kita masuk bercakap benar, muka surat 10. Bercakap benar. Muklimah nak tanya, sifat Nabi ada berapa? An-Nisa, sifat Nabi ada berapa? Sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib bagi Nabi ada 4. Okey, sebutkan satu. Amanah. Okey, Felicia yang kedua. Yang pertama amanah, Fatih yang kedua. Amanah. Sifat Nabi yang ketiga. Sifat Nabi yang ketiga. Sifat Nabi ada 4 Sifat Nabi ada 4. Okey, yang pertama apa? Cepat, yang pertama. Alia, Humaira, Khairin, Anissa bercakap. Yang pertama apa? Yang pertama jujur. Yang pertama amanah. Sidqu bermakna amanah. Yang kedua Menyampaikan. tabligh, menyampaikan. Yang ketiga Bijaksana. fatonah, cerdik. Bijaksana, fatonah. Yang keempat tabligh, menyampaikan. Tabligh, menyampaikan. Jadi kat sini bercakap benar. Bercakap benar, tajuk kita ni adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul, iaitu bercakap benar. Nabi tak cakap menipu. Nabi tak pernah cakap menipu. Nabi juga tak pandang orang, faham tak? Dengan mata. Kalau kita, kadang-kadang kita tak pakai mulut, kita pakai mata, betul tak? Kita pakai mata, kita tengok orang tu, ataupun kita pakai mata, kita bagi isyarat-isyarat mata. Rasulullah, Nabi tidak bersifat macam tu. Pernah tak kamu bercakap dengan kawan kamu pakai isyarat mata? Tak. Tak pernah. Tak faham ni. Okey, isyarat mata. Tak, bukan maksud isyarat mata. Maksudnya. Tahu. Marimah nak terang susah sikit. Cuma Marimah nak bagi tahu Nabi tak pakai isyarat mata Nabi tak pakai isyarat mata. Nabi bercakap benar. Nabi kalau orang panggil, Nabi akan pusing satu badan. Kalau kita tengah duduk kat sini, Hasif panggil Marimah. Ya, ada apa? Betul tak?
Kita akan pusing macam tu je. Tapi Rasulullah dengan adabnya Rasulullah akan pusing satu badan. Beradab tak Rasulullah? Wah. Kalau Kalau pandang saya jam-jam tapi Rasulullah pandang semua. Rasulullah ajar adab dengan sahabat. Rasulullah naik unta, bercakap dengan orang, pusing unta tu. Beradab tak? Kalau kita naik kereta nak pusing kereta macam tu kan? Tak adalah. Tapi cuma nak bagi tahu. Buat dris. Tengah jalan raya takkanlah. Cuma nak bagi tahu. Rasulullah ni seorang yang berakhlak mulia. Sayyidatina Aisyah siapa? Sayyidatina Aisyah. Isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Dan selepas Rasulullah wafat, sahabat-sahabat belajar pula dengan Sayyidatina Aisyah. Sebab Sayyidatina Aisyah ni dia muda, dia mudah belajar. Okay? Jadi, sahabat tanya, ya Aisyah, akhlak Rasulullah tu macam mana? Sahabat-sahabat nak tahu akhlak Nabi tu macam mana? Aisyah bagi tahu akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, kita tengok Al-Quran, indahnya Al-Quran tu, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Nabi nak kata Nabi adalah seorang yang sangat berakhlak, beradab. Nabi seorang pemimpin, betul tak? Rasulullah adalah pemimpin, ketua perang, imam. Apa-apa ada masalah orang rujuk Rasulullah. Ada orang berhutang, orang cari Rasulullah. Ada orang tak cukup makan, cari Rasulullah. Semua masalah orang jumpa Nabi. Tapi Nabi adalah orang yang paling banyak senyum. Kalau kita ada masalah, muka kita macam mana? Masalah tak? Stres, muka tension, muka macam mana? tak nak jumpa orang. Okey. Tapi Rasulullah, dia paling banyak masalah, paling banyak diuji, tapi muka dia selalu tersenyum. Ingat para nabi ni, ahlul bait ni, dia kalau Nabi senyum hari-hari. Dia kalau buat kebaikan, pahala dia akan digandakan. Sebab tu kalau diuji pun sakit dia digandakan. Hari tu Nabi demam panas. Nabi demam bila sahabat letak tangan sahabat atas kepala Nabi, panasnya. Macam kena striker. Kalau kamu kena striker, kamu pegang macam tu ke sentuh macam tu. Sekali je, betul tak? Kalau kamu tersentuh benda yang panas. Jadi, bila sahabat sentuh dahi Nabi, panasnya. Ya Rasulullah, sangat panas ni. Nabi cakap sesungguhnya, para Nabi ni kalau dia diberi kesakitan, dia akan digandakan. Faham tak? Nabi kalau sakit lebih sakit daripada kita. Sebab tu ketika wafat Nabi pun sakit. Ingat sakaratul maut ni sakit. Nabi pun sakit. Nabi orang yang tak ada dosa pun sakit. Kalau kita yang ada dosa ni, agak-agak macam mana? Sakit tak? Sakit tak meninggal dunia? Ya Falisha. Saya nak pergi tandas. Okey, boleh. Okey, Muklimah nak beritahu kalau orang tu sakit perut, betul tak dia akan pegang perut? Alia, betul tak dia akan pegang perut? Sakitnya perut. Okey, Khairin kalau sakit kepala, pegang kepala, betul tak? Sakit kepala, rasa berdenyut. Hasif sakit gigi, pegang gigi. Humaira sakit tangan, pegang tangan. Semua orang bila sakit dia akan fokus pada tempat sakit dia tu. Tapi bila ketika meninggal, Muklimah nak bagi tahu ni, sakitnya ketika meninggal tu, semua sakit, badan kita semua sakit sampai kita dah tak boleh bergerak. Sebab semua dah sakit dah. Kamu tengok orang meninggal macam mana? Dia duduk diam macam tu, tahu tak? Sebab semua ni dah sakit dah. Roh nak keluar tu seperti orang potong badan kita dengan pedang. Berapa puluh tusukan pedang. Sangat sakit. Jadi kita kena selepas doa, lepas solat kita kena doa. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berlembutlah kepada aku ketika sakaratul maut. Sebab sakit meninggal ni sakit. Roh nak keluar dari badan tu sakit. Okey, bercakap benar. Okey, pengertian bercakap benar muka surat 10. Pengertian bercakap benar muka surat 10. Okey, baca pengertian bercakap benar. Ni bercakap benar
Bercakap benar Ialah ialah berkata-kata atau memberi tahu kepada seorang tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur pembohongan. Okey, bercakap benar ialah berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur pembohongan. Okey, Hasif, dalil bercakap benar. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Hasif. Siapa nak baca dalil bercakap benar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi." Baca. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi illal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Aywa. Jadi maksud dia tadi, maksud bercakap benar tadi berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak ada unsur pembohongan. Faham tak? Maksudnya jujur kat sini. Jujur. Bila mak kamu tanya, Alia dah solat? Nak cakap benar ke nak cakap tipu kan? Nak cakap benar ke nak cakap bohong kan? Alia nak cakap benar ke nak cakap bohong? Bila orang tanya, Alia dah solat? Bercakap benar. Bercakap benar. Kita kena belajar diri kita untuk bercakap benar. Dalam apa jua situasi kena bercakap benar. Bercakap benar. Okay, dalil dia apa? Nabi kata wajiblah kamu bercakap benar. Tadi Hasif baca, Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kerana sesungguhnya bercakap benar itu menuju kebaikan. Bercakap benar itu menuju kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menuju ke syurga. Nak bagi tahu bercakap benar ni adalah perkara yang baik. Bercakap benar ni adalah perkara yang baik. Memang kita akan tertipu dengan syaitan. Syaitan suruh kita cakap bohong. Syaitan suruh kita cakap dusta. Tapi orang yang bercakap benar ni ada kebaikan. Setiap satu kebaikan akan menuju kepada syurga. Fadilat bercakap benar dengan akibat bercakap bohong. Semua orang dah tahu dah, betul tak? Kalau bercakap benar, Allah suka, mak ayah suka. Kalau bercakap bohong agak-agak, orang suka tak nak berkawan dengan Humaira? Sikit-sikit cakap bohong. Pernah tak kamu dengar cerita? Humaira ni semua bohong lah, contoh je. Pernah tak kamu dengar cerita orang tu dia selalu cakap bohong? Dia cakap, tolong. Ada harimau nak makan aku. Lepas tu orang kampung dia pergi kat dia. Lepas tu dia gelakkan. Kata, aku tipu je. Lepas tu ada hari hari lain pula. Dia minta tolong pula dekat orang kampung. Tolong. Harimau nak makan aku. Orang kampung pergi rumah dia. Lepas tu dia gelak je. Dia cakap, aku tipu je. Aku saja je nak buat prank. Aku tipu je. Sampai Dia bohong. Dia bohong. Dia main-main dengan kawan dia. Kali ketiga dia cakap, tolong. Ada harimau nak makan aku. Bila orang pergi tak ada. Orang pun dah jadi geram kat dia. Dia ni asyik tipu je. Kali keempat bila harimau betul-betul nak makan dia. Bila dia minta tolong tak ada orang datang pun. So apa? Dia selalu bercakap bohong. Sebab dia selalu bercakap bohong. Cerita tu English tu. Betul. Bila dia Orang tipu. Lama-lama orang dah tak percaya dah. Tipu. Orang dah tak percaya dah. Dah tak percaya. Jangan waktu kecil ni, waktu sekolah rendah lagi, kita kena belajar bercakap benar. Mak tanya kena cakap benar. Ayah tanya kena cakap benar. Cikgu tanya kena cakap jujur. Kawan bertanya cakap jujur. Kalau kita belajar tak cakap jujur, kita tipu, lama-lama orang tak nak kawan dengan kita. Pernah tak dengar perkataan bercakap bohong? Apa bercakap bohong? Lama-lama mencuri apa? Siapa yang bercakap bohong lama-lama dia akan mencuri.
Ada patah tu. Okey, kita main game. Siapa bohong jadi pencuri? Kalau jadi pencuri, tiba-tiba ketangkap dengan polis. Butuh dalam Bercakap akibat bercakap bohong. Okey, fadilat tu maksudnya positif, akibat tu maksudnya negatif. Alamak, nanti Mama bagi kuis ni kat kita orang ke? Boleh. Yeah. Game ni Hasif masa Jawi. Ingat? Berangat. Saya waktu tu main service betul. Okey, tengok fadilat bercakap benar. Okey, baca dekat ni, dekat kereta api ni dia tulis apa? Mendapat Balasan seksa. Mendapat balasan seksa di dunia dan akhirat. Fadilat ke Akibat. akibat? Tekan akibat. Tekan kat beli. Ke Belum lagi. akibat. Yeah. Kenapa kereta api tu lambat sangat Aduh. Lambat. Dia memang kalau lemah pergi lagi jauh makin melaju lama-lama. Nanti susah. Kamu kena baca cepat-cepat sikit Baca cepat-cepat sikit. Teacher is slow. Saya waktu tu gang dengan Humaira siapa? Okey, baca betul fadilat ke akibat. Ada dia kata Dimurkai. Dimurkai akibat ke fadilat? Dimurkai Allah sallallahu alaihi wasallam dan Fadilat ke akibat cepat. wala sayyidu. Akibat lah. Okey. Akibat tidak bercakap benar. Dimurkai Allah dan Disukai fadilat. Kalau disukai fadilat ke akibat. Fadilat. Manis. Itu lagi satu tu. Fadilat. Tekan balon duit tu. Balon boleh tekan Boleh. Tapi kena ambil betul punya. Bukan salah. Ambil salah. Ambil betul-betul. Bercakap benar ialah memberitahu seseorang akan perkara yang betul atau salah. Betul. Bercakap benar ialah memberitahu seseorang akan perkara yang betul. Okey, betul. Bercakap benar menuju apa? Kebaikan atau keburukan? Bercakap benar menuju kebaikan. Allah sayang, kau sayang, rakan dia sayangi rakan. Kebaikan lah. Apabila seseorang bercakap bohong, adakah dia disukai masyarakat? Masyarakat suka tak orang bercakap bohong ni? Tidak ke betul? Tidak. Masyarakat pun tak suka dekat dia. No. Lebih baik apa jika tiada perkara yang perlu diperkatakan? Lebih baik menipu ke lebih baik diam? Prank. Lebih baik? Diam. Adam tidak menyiapkan kerja sekolah dan mengatakan sebaliknya kepada guru. Adam apa? Bercakap benar ke tidak bercakap benar? Dia tak siap homework, dia cakap tidak bercakap benar. Ni Adam mengatakan sebaliknya. Maksudnya dia tak siap homework, dia cakap siap homework. Dia bercakap benar ke tak bercakap benar? Tak bercakap benar. Dia tidak bercakap benar. Tidak bercakap benar. Dia menipu cikgu dia. Orang yang bercakap benar akan disukai ke tidak disukai? Disukai. Akan disukai. Sebab kita jujur, orang suka berkawan dengan kita sebab kita jujur. Kita perlu berfikir sebelum bercakap, betul atau salah? Kita perlu berfikir sebelum bercakap. Betul. Betul atau salah? Kena fikir dulu sebelum bercakap. Jangan main lepas je. Yes. Betul. Yes.
Yang ke-8, sentiasa bercakap benar. Jika perlu ataupun setiap masa kena bercakap benar ni. Setiap masa. Setiap masa. Setiap masa, tak boleh jika perlu je. Kalau setiap masa kena bercakap benar. Okey, berani kerana apa? Takut kerana apa? Berani kerana berani kerana salah ke berani kerana benar? Takut kerana salah ke takut kerana benar? Berani kerana berani kerana benar. Berani kerana benar, takut kerana salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Okey, siakap sinohong. Yang ni boleh mana cakap tadi? Siakap sinohong. Sinohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama. Bercakap bohong lama-lama tak suka. Lama-lama mencuri. Yang mula-mula cakap bohong dulu, lama-lama dia menjadi ni bercakap bohong. Bercakap bohong. Dia cakap bohong, lama-lama mencuri dah. I'm so hungry. Ada scene ni dekat cover kan, lepas tu semua orang lari, lepas tu tiba-tiba terserah juga. Mula-mula dia cakap tipu. Cakap tipu. Dia ambil barang orang, lepas tu dia tak mengaku. Dia ambil pensel orang, dia tak mengaku. Dia ambil pemadam orang, dia tak mengaku. Mula-mula dia menipu. Lama-lama dia dah jadi mencuri. Tak nak macam tu Kita kena jujur. Apa Falisha? Tak apa. Itu tahun satu. Tak apa. Sifat mahmudah adalah sifat tidak baik. Betul atau salah? Sifat mahmudah adalah sifat tidak baik. Betul atau salah? Salah. Sifat mahmudah sifat yang terpuji. Rasulullah digelar Al-Amin. Orang yang amanah. Betul atau salah? Al-Amin. Betul. Al-Amin. Betul. Allah benci akan orang berkata benar. Betul atau salah? Allah benci orang berkata benar. Betul atau salah? Salah. Jawab cepat sikit Jawab cepat sikit. Beri maklumat dengan betul. Maksudnya kita kena bercakap betul. Betul ke salah? Betul. Betul. Bercakap benar adalah perkara dengan baik dan betul. Betul atau salah? Betul. Akibat suka mendapat kepercayaan. Betul atau salah? Bila kita bercakap bohong ni, susah orang nak percaya kita. Sifat mahmudah sifat tidak baik. Betul ke salah? Salah. Cepat. Beri maklumat dengan betul. Maklumat dengan betul. Allah benci akan orang berkata benar. Salah. Sukar mendapat kepercayaan. Betul. Rasulullah digelar Al-Amin. Dia macam ulang balik. Betul. Tapi dia ulang baik ke? Tolong bersih ke bully orang? Yang B tu bully orang terbaik. Alright. Bonus masa. Bonus masa tak tu nama. Masa tambahan. Okey, amalan buruk. Yang mana amalan buruk? Solat ke bully orang? Dia macam tahun satu punya. Kenapa yang tu muka lelaki tu macam lain betul? Warna tu yang kena tumbuh warna biru lah, kena tumbuh. Okey, dapat boleh masa 250. Bagus. Amalan baik. Tengok yang mana amalan baik.
Amalan baik ialah Iqra. Membaca Al-Quran. Bukan sifat-sifat mainan. Membaca Al-Quran. Membaca Iqra. Membaca Iqra. Baca 100 bagus. Bisa 350. Bonus masa 320. Bercakap benar adalah perkara apa yang tidak dijanjikan, yang kotor, yang jujur, yang melaikan. Yang jujur. Bercakap benar adalah bercakap perkara yang melaikan. melalaikan. Bercakap benar adalah bercakap perkara yang Melalai. Jujur. Yang jujur. Yang jujur. Bercakap benar adalah bercakap perkara yang jujur. Aisyah tidak dapat datang ke sekolah. Aisyah tidak dapat datang ke sekolah. Dia menerangkan sebab sebenar dengan kepada guru kelasnya. Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat apa? Berkaitan dengan sifat. Dia cakap benar kepada guru kelasnya. Dia bercakap benar kepada guru kelasnya. Bercakap benar. Bercakap benar. Dia bercakap benar lah. Dia menerangkan sebab sebenar. Dia tak tipu cikgu dia. Jadi dia bercakap. Dia bersifat bercakap benar. Orang yang tidak bercakap benar akan apa oleh Allah? Orang yang tidak bercakap benar oleh Allah. Dia sayang Allah sayang ke orang yang tak cakap benar akan ni? dibenci oleh Allah. Orang tak sayang Akan dibenci. Oleh Allah. Akan dibenci Akan oleh dibenci. Allah. Okey, berikut Fatih, Khairin. Berikut adalah kebaikan bercakap benar. Kecuali apa? Berikut adalah kebaikan bercakap benar. Kecuali Apa? Kebaikan dia kecuali. Maksudnya bukan kebaikan. Cuba cari bukan kebaikan. Tanda. Ramai musuh. Disukai oleh kawan. Tanda lebih mana pada ramai musuh yang mana? Ramai tanda orang yang beriman. Ramai musuh lah. Kecuali ramai musuh. Kat sini bila kecuali maksudnya bukan kebaikan. Yang ni semua baik-baik. Yang tak baiknya ramai musuh. Okey. Berikut ialah pengertian bercakap benar. Berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang apa? Kebenaran ke, kebohongan ke? Perkara dengan betul dan kebohongan, perkara dengan betul. Apa? Pengertian bercakap benar, berkata-kata atau kebenaran, perkara yang betul dan tidak tahu unsur kebohongan. Tentang kebenaran, perkara dengan betul dan tidak tahu unsur kebohongan. Tidak mengandungi. Cuba tengok balik maksud dia tadi. Memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu. Tentang yang ni. Tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur pembohongan. Siapa tu? Fatih, Alia. Anissa tengok apa Anissa? Tengok screen. Maklimah tengah bincang ni. Tolong on suara. Tolong on mic. Khairin, Alia. Okey. Kebaikan bercakap benar ialah Allah dan Rasul. Kebaikan bercakap benar ialah diredai Allah dan Rasul. Kebaikan bercakap benar ialah mendapat apa oleh masyarakat? Ialah mendapat apa? Kemaafan, kesalahan, kepercayaan, kemarahan. Kepercayaan. Akibat tidak bercakap benar. Akibat tidak bercakap benar mendapat apa di dunia dan di akhirat? Dapat sesaan ke kebaikan? Sesaan di dunia dan akhirat sebab cakap menipu. Na'udzubillah. Apa kesesaan? Kena seksa. Sabar menghadapi segala apa yang mencapai kejayaan. Sabar menghadapi segala kesenangan ke kesusahan.
Kesenangan. Sabar menghadapi kesusahan. Sabar menghadapi segala kesusahan. Sabar menghadapi segala kesusahan untuk mencapai kejayaan. Sabar sebahagian daripada apa? Sabar sebahagian daripada kehidupan. Yang lain, yang jawapan lain? Anissa, sabar Saya sebahagian daripada? kehidupan. Saya kehidupan. Yang lain? Iman, kesenangan. Siapa jawab iman tu? Iman, kesenangan. Sabar sebahagian daripada iman. Sabar sebahagian daripada iman. Tidak mudah apa apabila gagal dalam sesuatu perkara yang diusahakan. Tidak mudah sakit ke, kecewa ke, sedih ke, gembira. Tidak mudah gembira apabila tidak mudah sakit apabila Alia, tidak mudah kecewa, tidak mudah kecewa. Saya pilih kecewa. Tidak mudah apa? Saya pilih kecewa. Tidak mudah kecewa apabila gagal dalam satu perkara Saya yang betul. diusahakan. Alright. Sentiasa apa semasa menghadapi ujian daripada Allah? Sentiasa marah? Sentiasa sakit hati? Senang. Allah bagi ujian tenang. Semasa menghadapi Sentiasa tenang. Okey, tidak mudah apa apabila mendapat kesusahan? Tidak mudah lemah ke, tidak mudah mengalah? Tidak mudah sakit mendapat kesusahan. Tidak mudah lemah. Bagus, tidak Saya mudah pilih mengalah. Tidak mudah mengalah apabila mendapat kesusahan. Jangan mengalah. Kebaikan orang yang bersifat sabar ialah dapat menyelesaikan masalah. Betul atau salah? Betul. Orang yang sabar dia dapat selesaikan masalah. Betul. Akibat tidak bersifat sabar ialah jiwa akan terasa. Akibat tidak bersifat sabar. Akibat tidak bersifat sabar ialah jiwa akan terasa tenang dan tenteram. Betul tak salah? Betul. Akibat tidak bersifat sabar, jiwa akan terasa tenang dan tenteram. Betul. Salah. Akibat tidak ni. Akibat tidak bersifat sabar ialah jiwa terasa tenang dan tenteram. Okey, ada soalan? Tak ada. Untuk tugasan kamu tengok konteks muka surat 13. Tengok konteks muka surat 13. Dah. 13. Muklimah nak kamu salin nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 tu untuk salin salin. Diam lebih baik daripada bercakap pada perkara yang tidak berfaedah dan tidak mustahak. Nombor 1 salin. Nombor 2 hadis daripada Abu Shuraih Al-Adawi Al-Huza'i Al-Ka'abi radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Sikit sahaja. Okey, jadi mana tahukah yang dia kata apa, tahukah anda ke tu? Yang bawah tahukah anda tu. Muklimah nak kamu salin. Do you know? Tahukah anda? Ke nombor 1 dan nombor 2. Jadi nombor 1 dia bagi tahu diam lebih baik daripada bercakap perkara yang tidak berfaedah. Sebab bila kita bercakap perkara yang tak berfaedah, akan banyak lagi benda-benda yang negatif berlaku. Jadi kita lebih baik kita diam daripada bercakap perkara yang tak berfaedah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.